Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Jumaat untuk hari ini 21 hari bulan Mei 2021. Saya mengucapkan ribuan terima kasih bagi mereka yang semalam dengan penuh stamina, kerana pada sesi pukul 9 bersama dengan Dr. Ahmad Al-Muhammadi kita berjaya mengekalkan 1,200 tontonan. Kemudian pada sesi lantai ilmu dan jualan garasi semalam kita juga mengekalkan consistently 1,200 tontonan. Saya mengucapkan pada mereka yang turut menyokong garasi sepanjang selepas Aidilfitri ni, walaupun kami menjangkakan jualan barangkali agak perlahan kerana selepas musim perayaan dan sedikit impak ekonomi berkaitan COVID-19 kerana PKP 3.0 mungkin menunjukkan penurunan perolehan bagi bulan Jun. Tapi Alhamdulillah selepas raya saudara terus saja menyokong garasi TV. Kami cuba mengekalkan barangan-barangan mampu milik dengan harga yang sedikit lebih rendah daripada harga biasa. Sebagai tanda kami juga memahami keadaan daya beli yang dijangka akan terus menurun dan menurun kesan daripada faktor ekonomi yang perlahan. Tuan-tuan dan puan-puan, semalam waktu kita bercakap mengenai perlunya PKP penuh dilaksanakan di negara ini, saya dah sentuh kata tiada jalan keluar yang lebih sesuai melainkan kita melaksanakan PKP penuh, ataupun istilah yang kita sebut adalah lockdown. Ada yang bertanya yang tidak gembira apabila saya juga membentangkan data-data bahawa lockdown juga akan memberi impak kepada sektor ekonomi. Jadi pada mereka yang baru masuk, suka saya nak ingatkan bahawa dalam garasi ini editorial dia bukanlah memenangkan satu pihak. Sekiranya saya secara peribadi ataupun editorial garasi secara khasnya menyatakan bahawa yang terbaik adalah melaksanakan PKP penuh. Tapi bukanlah bererti kita harus mengatakan bahawa pandangan dan juga kemahuan kita saja dipenuhi. Ini tuan-tuan kena ingat apabila kita sebut editorial ni. Dan anda harus ingat bahawa garasi tidak terikat untuk memenangkan mana-mana pihak, kecuali menyampaikan kepada anda fakta dan data untuk anda lihat. Pro dan kon, positif dan negatif. Sebab era untuk bercakap tentang kebenaran sebelah pihak ni telah berakhir. Jadi semalam saya tengok ada seorang rakan garasi yang mempertikaikan kenapa ketika garasi pernah membangkitkan editorial Malaysia memerlukan lockdown penuh, tetapi semalam dalam editorial saya juga menyebut tentang mengenai kadar mereka yang akan kehilangan kerja, kehilangan 78 bilion sebulan. Secara puratanya Malaysia akan kehilangan 2.6 bilion sekiranya lockdown penuh dilaksanakan. Ini pun saya nak betulkan juga satu tentang editorial. Anda tak boleh menang dengan maklumat sebelah pihak. Walaupun saya secara peribadi mengatakan bahawa yang terbaik adalah melaksanakan lockdown penuh, tetapi kita harus melihat impak keseluruhan. Maklumat tak boleh disampaikan secara berpilih-pilih hanya kerana garasi mahu dilihat sebagai juara memperjuangkan lockdown, yang kami tak berjuang pun. Apa yang kita lakukan hari-hari adalah berkongsi fakta dan data untuk saudara melihat semua aspek maklumat supaya saudara boleh membuat anda memiliki lebih peluang untuk membuat keputusan dan penilaian terhadap keadaan semasa selepas saja anda stream di garasi. Jadi itu satu saya nak betulkan. Sudah lama saudara menuntut ni garasi tak pegang stand yang kemudiannya seolah-olah kita nak menjerit kita menang itu. Zaman itu dah berlalu tuan-tuan. Saya bukanlah wartawan muda yang gilakan pengiktirafan sebagai pengkaji data dan fakta dan kemudian nak claim data dan fakta saya benar ataupun tidak. Itu bukan cara dia. Hari ini saya akan mengingatkan saudara bahawa ketika kita melaksanakan PKP, 716,000 orang telah kehilangan pekerjaan. Ini diukur daripada data mereka yang bekerja dan daftar kerja mereka dikira melalui EPF ataupun melalui potongan SOSO. Berarti angkanya boleh mencapai 2 atau 3 kali lebih kali ganda, terutama bagi mereka yang bekerja rencam yang tidak dapat dinilai bagaimana mereka ini kehilangan kerja. Berarti kita tidak tahu bagaimana mereka yang bekerja dalam sektor rencam, iaitu yang tidak melakukan pemotongan EPF, yang tidak melakukan potongan SOSO,
Mereka yang menjalankan kerja sendiri yang tidak bermajikan atau mereka yang menjalankan kerja berkumpulan tetapi tidak mencarum. Berarti angkanya boleh mencapai 2 juta orang. Kalau kita lihat daripada data keseluruhan termasuk penjaja, mereka yang berniaga tetapi kehilangan perniagaan, mereka yang berniaga dengan lesen-lesen kecil. Yang sama ada lesen itu beroperasi atau tidak operasi, datanya tidak dikaji oleh Jabatan Perangkaan Negara. Jadi secara gambarannya kita boleh menggambarkan bahawa kerana jumlah penjaja saja adalah angka yang melebihi 1 juta orang di seluruh negara. Berarti daripada perkiraan satu penjaja mungkin memiliki 2 pekerja. Berarti ada 3 juta orang. Yang saya ambil kira benda tu untuk bawa dalam auditorium ni, bahawa walaupun kita menyokong apa yang disebut PKP penuh sebagai pilihan terakhir untuk mengekang angka jangkitan. Kerana hari ini tuan-tuan kita mendapat 6,400 lebih lagi jangkitan. 6,463, hampir mencapai 6,500 angka jangkitan, dan Selangor kekal tinggi dengan 2,163. Berarti semua negeri mencatatkan hampir 3 angka kecuali Perlis yang masih lagi kekal dengan satu angka, satu digit jangkitan. Negeri-negeri seperti Sarawak dengan 612 jangkitan, Johor 406 jangkitan, Pulau Pinang 302, Negeri Sembilan telah mula menunjukkan dia menyertai demam lembah Kelang. Kerana selain daripada Selangor yang mencatatkan 2,163, Kuala Lumpur yang mencatatkan tak ada angka, Kuala Lumpur mencatatkan 641 kes. Negeri Sembilan telah mula menampakkan untuk 3 hari berturut-turut mereka mendapat tempias sebagai negeri di Lembah Kelang dengan angka jangkitan melebihi 300. Hari ini 307. Manakala negeri-negeri yang kita mengharapkan kawalan dapat dilaksanakan dengan cepat masih lagi tak terkawal. Kedah mendaftarkan 434 kes baru hari ini. Perak kembali melonjak setelah semalam agak menurun. Perak hari ini mencapai 382 kes. Terengganu menurun dengan 139 kes. Pahang 161, Melaka 161. Kelantan masih lagi kekal tinggi. Kelantan dan Kedah, Kelantan begitu panjang tuan-tuan, dah hampir sebulan ni Kelantan menunjukkan fenomena dengan melebihi 400 kes. Kelantan, begitu juga Kedah yang sejak sebelum Hari Raya mencatatkan angka mendadak hingga menyebabkan kawasan Alor Setar dikenakan PKPD. Itu ya angka-angka yang kita dapat secara konsisten. Saya nak beritahu pada saudara berita yang hari ini adalah pengumuman kerugian 5.76 bilion oleh Air Asia X ataupun Air Asia International memberi gambaran laporan kewangan yang dikeluarkan Air Asia dari suku ke suku kepada bursa saham bagi pemegang saham yang melihat perkembangannya. Air Asia mengumumkan total kerugian adalah 5.76 bilion dengan kerugian suku ke suku adalah tinggi, itu hampir 40 juta setiap suku ke suku bulan ke bulan. Jadi telah ada penganalisis mengatakan bahawa dengan pengumuman ini berarti akan disusul dengan langkah perberhentian pekerja oleh Air Asia X. Itu yang saya beritahu pada saudara bahawa sama ada dia macam ni tuan-tuan ya. Dalam hidup ni bukanlah kita menang dan kalah, apa yang kita nak kita dapat dan apa yang kita tak dapat kita anggap kita kalah. Kita lihat dalam semua faktor. Di antara faktor yang paling penting yang saya fikir adalah PKP penuh kali ini akan menjerumuskan sekurang-kurang 3 juta lagi orang akan kehilangan pekerjaan sementara ketika PKP dilaksanakan, sama ada mereka kehilangan pendapatan kerana diberi cuti tanpa gaji ataupun mereka kehilangan terus pendapatan, terutama mereka yang bekerja dalam IKS. Apabila syarikat-syarikat yang telah pun menunjukkan pendapatan yang melandai atau pendapatan yang statik dan tidak mampu untuk membuat yang tak mampu survive, berarti kalau kerajaan melancarkan PKP ni berpuluh-puluh ribu syarikat-syarikat IKS yang kebanyakan Bumi Putra tidak akan bertahan kerana kekurangan tunai. Untuk pengetahuan saudara, bila 3 bulan je yang pertama PKP dulu, apabila kita melancarkan PKP pada bulan Mac, data yang dianalisis pada bulan Mei menunjukkan 90,000 lebih syarikat IKS telah ditutup. Walaupun data tu tak tepat untuk kita kaitkan dengan PKP dan COVID-19, tetapi data itu menggambarkan bahawa syarikat-syarikat yang selama ini cuba bertahan apabila ekonomi mulai menurun dan tidak berkembang dengan baik pada tahun 2015 terus terpukul dan tak mampu bertahan ketika COVID-19 melanda apabila 3 bulan mereka tidak dibenarkan beroperasi. Angka yang sama tuan-tuan akan menyebabkan berpuluh-puluh ribu lagi syarikat yang masih boleh bertahan selepas 16 bulan COVID-19 melanda kali ini tak akan boleh bertahan. Jadi apa yang saya bentangkan pada saudara semalam bukanlah pendirian yang berbelah bagi. Dalam hidup ni tuan-tuan, apabila kita bercakap tentang fakta, dia bukan semata-mata tentang melihat fakta dan pendirian.
Ia adalah tentang melihat fakta dan kebenaran. Betul saya nak ingatkan kepada saudara bahawa PKP kali ini yang kita perlukan adalah PKP penuh, yang menutup sama sekali semua operasi di sektor industri. Tetapi pada masa yang sama, kita harus menerima hakikat antara 1 hingga 3 juta orang akan kehilangan pekerjaan secara kekal atau secara sementara apabila PKP dilaksanakan. Sekiranya PKP dilaksanakan, 3 minggu adalah minimum. Tapi secara keadaan di Malaysia sekarang, saya tak fikir 3 minggu kerana angka jangkitan di semua negeri, di 13 negeri itu semuanya melepasi 3 angka. Hanya Perlis saja yang bergerak dengan 1 digit. Berarti untuk melandaikan lekuk jangkitan, kita memerlukan sekurang-kurangnya minimum 2 penggal. Dan secantiknya adalah 4 penggal. Berarti 1 penggal ada 2 minggu. Kalau ditutup 2 bulan, tuan-tuan, berarti saya boleh bagi tahu pada saudara berpuluh-puluh ribu, barangkali mencapai begini terdapat lebih kurang 450,000 syarikat berdaftar. Okey, 450,000 syarikat berdaftar mengikut Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Daripada jumlah tersebut terdapat lebih 800 yang disenaraikan di Bursa Saham. Yang saya cerita ni Air Asia X hari ini adalah syarikat yang disenaraikan di Bursa Saham, yang telah menghantar isyarat melalui berita yang general, iaitu mereka kerugian boleh dijangka 5.76 bilion. Bukanlah angka yang di luar, bukanlah angka yang mengejutkan. Kerana Air Asia menjalankan penerbangan yang besar kepada 4 negara yang kemudiannya menutup pintu laluan antarabangsa, iaitu penerbangan ke Australia, United Kingdom, ke Jepun dan juga ke China. Keempat negara yang menjadi destinasi besar bagi Air Asia X ini menyebabkan Air Asia X lumpuh. Dalam kenyataannya, Air Asia X mengatakan pengangkutan kargo dan tempahan khas tak mampu menampung pendapatan mereka. Kumpulan yang dijangka akan kehilangan kerja adalah kumpulan yang berkhidmat dengan sektor penerbangan, berarti pilot, pramugari, mereka yang berada pilot, pramugari ticketing, mereka yang berada dalam sektor tiket, mereka yang berada sebagai pembantu dan juga pekerja di lapangan terbang akan kehilangan pekerja. Berarti headquarter saja yang akan terus menyimpan pekerja. Berarti angka pekerjaan yang akan dibuang oleh Air Asia X adalah tinggi. Walaupun Air Asia X telah melancarkan pemotongan gaji 10% bagi semua kaki tangannya, tetapi itu tidak berkesan untuk mempertahankan keupayaan tunai mereka. Kerana keadaan sekarang menunjukkan dunia dilanda oleh COVID-19 ni adalah global, adalah terus kekal tinggi. Berarti begini tuan-tuan, walaupun China melaporkan hanya 2 angka sehari, tetapi China tidak akan membuka pintunya kepada Malaysia, kerana Malaysia dianggap sebagai 10 negara tertinggi kesan jangkitan yang baru. Jadi walaupun Australia dan China telah pun menunjukkan tanda-tanda pulih dan Jepun berada dalam keadaan yang sangat terderhana dan terkawal, tapi Air Asia tidak akan dibenarkan membuat penerbangan kerana Malaysia dianggap zon merah yang berbahaya, kerana kadar angka jangkitan purata mengikut R0-nya adalah tinggi. Jadi saya nak jelaskan kepada anda, setiap kali anda ikut opitoria, dia bukanlah opitoria tentang win-win, tentang kita nak memenangkan apa yang kita percaya. Kerana menang apa kita percaya dan melihat yang lain kalah dan akhirnya kehilangan pekerjaan, tanpa melihat apa yang sebenarnya berlaku kepada mereka yang terimpak dengan PKP ini adalah tidak adil. Saya menyampaikan maklumat sebelah pihak. Jadi saya sampaikan maklumat kedua-dua supaya saya dapat melihatnya. Kita memerlukan PKP penuh bagi membuat pemutusan rantaian. Tetapi walaupun sebulan PKP penuh dilaksanakan, 1 hingga 3 juta orang kehilangan pekerjaan. Bagi mereka yang berada dalam ni yang memang terasa dah, kalau tuan-tuan yang dah terasa akan terimpak dengan PKP, tuan-tuan boleh up je. Kalau tuan-tuan segan, diam. Tapi saya berani jamin dalam 1,000 orang yang ada sekarang, tak kurang daripada 300,000 orang. 300,000. Tak kurang daripada 300 orang tahu anda akan terimpak. Berarti kita boleh menganggap kata sama ada kata anda ya ataupun tidak. Anda bekerja dalam sektor yang bersangkutan dengan IKS atau anda peniaga pekerja rencam, anda boleh tahu bahawa anda akan terimpak dengan PKP penuh ini. Sebab itulah saya nak ingatkan kawan-kawan yang menonton ni, ini bukanlah tentang garasi ingin menang sebagai juara meramal keadaan. Tak ada tuan-tuan. Dalam maklumat adalah kita sampaikan kedua-dua maklumat, baik dan buruknya. Walaupun kita tahu bahawa kebanyakan negara yang melaksanakan kadar disiplin yang tinggi dengan melakukan lockdown berjaya memulihkannya. Terutama contoh yang terbaik adalah United Kingdom. Apabila England melaksanakan lockdown di banyak bandar-bandar utama, mereka dapat mengisytiharkan dengan cepat. Sekurang-kurangnya mereka menjadi zon hijau yang terkawal. Sebab itulah tuan-tuan, apabila final Piala UCL dipindahkan daripada Turki ke Portugal, adalah menggambarkan kerana England telah bersedia membenarkan rakyatnya daripada penyokong kedua-dua kelab
untuk pergi ke Portugal yang juga negara hijau, bagi menjadikan ini perlawanan akhir ketika musim Covid yang boleh dihadiri oleh penonton dengan jumlah penjarakan sosial, tapi dia telah menjadi berita yang baik di mana bubble travel ataupun dipanggil sebagai perjalanan terhad negara ke negara yang diamalkan oleh Kesatuan Eropah membuktikan dengan pelaksanaan PKP zon hijau dapat dicapai dengan cepat. Tapi pada masa yang sama, saya bersimpati kepada semua orang yang akan terjejas dengan PKP ini, terutama mereka yang bekerja. Begini tuan-tuan, sektor franchise dan franchisor pemakanan kesemuanya akan lumpuh sepenuhnya. Pada ketika ini, sektor kedai makanan segera atau franchisor dan franchisee ini mengurangkan hampir 60% pekerja kerana mereka hanya memerlukan 40% pekerja saja apabila dine-in tidak dibenarkan. Berarti saudara kira lah saya tak ada data tu berapa banyak franchisor dan franchisee restoran dan restoran biasa yang sudah tentunya kebanyakannya mendapatkan pekerja kontrak dan pekerja kontrak ini tidak berdaftar dengan SOCSO dan Perkeso. Berarti data ini tidak akan sampai kepada Jabatan Perangkaan Negara untuk mengkaji berapa ramai orang yang akan terimpak. Tetapi yang pastinya tuan-tuan, kalau tuan-tuan yang berada dalam ni pun, kalau tuan-tuan gentleman boleh mengatakan, ya saya terimpak. Kerana saudara tahu kalau sekiranya lockdown sebulan dilaksanakan, kita mungkin menang dalam kempen, tapi kita harus bersimpati kerana ada orang yang tidak akan dapat menyediakan nasi dan lauk di atas meja makan. Ini level dia. Begini saya beritahu kepada saudara-saudara. Mungkin saudara berada dalam persekitaran yang saudara hanya perlu memindahkan beberapa benda. Pertama adalah menyediakan stok makanan di rumah sepanjang PKP. Saudara harus mengaturkan siapa yang akan membeli makanan. Malah saudara harus membuat download untuk membolehkan saudara ada Lalamove dan GrabFood. Saudara mungkin berada dalam kategori orang kayangan yang hanya perlu mengubah cara hidup. Tetapi orang-orang marhain yang mungkin tak ikut stream ni pun kerana kebimbangan, tekanan emosi yang tinggi, ketiadaan data, nak belanja data pun tinggi, orang-orang yang memiliki handphone tetapi di rumah yang tak ber-wifi. Belanja data menonton Garasi TV RM1 1 jam atau 2 jam editorial Garasi TV berarti mengurangkan potensi menyediakan makanan di atas meja makan. Ada tuan-tuan orang-orang begini. Jadi oleh itu kita tak dapat merasa kita berada dalam komuniti yang masih berfikir bahawa kita harus menyediakan makanan bekalan tambahan dalam peti ais untuk stok makanan seminggu. Kita sedang memikirkan untuk download food Grab ataupun saudara dah download. Tapi saudara hanya membuat bajet saja. Pagi nak sarapan apa, tengah hari nak makan malam. Berarti saudara masih lagi orang-orang kayangan. Kipas. Orang-orang kayangan yang masih lagi memikirkan bagaimana untuk menyesuaikan diri dengan PKP. Tapi ramai tuan-tuan yang kita tak dapat berdiskusi dan kita tak dapat berinteraksi. Dan Garasi pun tak pernah menyediakan konten tersebut yang kita akan mula sediakan. Bagi melihat golongan yang akan kehilangan nasi dan lauk di atas meja makan. Saya tak mau patah balik dan bercakap hal-hal yang sangat sentimental mengenai gelandangan. Ini bukan soal gelandangan tuan-tuan. Ia telah mencapai golongan B40 yang berada pada pendapatan bawah. Berarti mereka yang berada dalam kota-kota besar dengan pendapatan kurang daripada RM2,000 pasti terimpak tuan-tuan. Berarti kalau impak ini, begini tuan-tuan. Mereka yang tinggal di B40 ni, saya tak mau kata di PPR lah, di B40 ni tuan-tuan, mereka punya pendapatan RM3,000 ke bawah untuk Kuala Lumpur. Berarti mereka tak punya tabungan. RM3,000, kalaulah kita fikir kata dengan mereka bekerja sepanjang 1 tahun 4 bulan dalam keadaan kita telah pun terjejas oleh COVID-19, mungkin datanya menurun. Saya kata saya turunkanlah datanya 30%. Berarti mereka mempunyai pendapatan 2,100 ke 2,200 sekarang. 2,200 dan 2,200 tuan-tuan. Berarti orang ini tidak memiliki tunai untuk disimpan. Tidak memiliki tunai untuk disimpan berarti juga tidak memiliki makanan untuk disimpan dari hari ke hari. Jadi kita juga sedang memikirkan bagaimana mereka akan survive dalam tempoh sebulan. Sekiranya hanya 2 penggal dilaksanakan. Tetapi dengan angka yang dah begitu tinggi dan tularan yang telah begitu besar mengenai jangkitan ini, dan saya fikir kita telah terlewat melaksanakannya kerana kita sepatutnya melaksanakan pada bulan Ramadan. Kita mungkin memerlukan lebih. Saya fikir kata 4 penggal lah, iaitu 2 minggu dan berarti 60 hari. Saya tak fikir kata golongan B40 yang berdapatan 3,000 ke bawah, 2,500 ke bawah akan dapat survive.
sekalipun pada minggu pertama. Ini yang menjadikan saya fikir antara sebab pandangan-pandangan yang datang daripada kita netizen acah berada ni tuan-tuan. Kita gembira untuk memaukan PKP. Tapi pada waktu yang sama tuan-tuan, saya yang acah-acah ni, kesian kepada orang Marhain juga, akan menyampaikan pada saudara maklumat bahawa berjuta-juta keluarga akan hidup dalam keadaan struggle. Bukan lagi tentang kita nak bercakap tentang data tak ada untuk belajar pendidikan pendidikan lupa dah aku PDPR, pendidikan dari rumah. Bukan tentang itulah menjadi isunya tuan-tuan. Work from home bukan lagi isu mengenai mereka boleh membuat claim atau tidak kepada majikan bagi kos internet ketika berada di rumah. Itu bukan lagi isu dia tuan-tuan. Yang kita bercakap tentang isu, apakah kita mempunyai data dan kita sudah melihat berapa juta isi rumah. Kita ada 7.6 juta isi rumah di Malaysia yang mewakili 34.3 juta rakyat Malaysia dalam data yang terkini bagi data yang dikeluarkan pada 17 hari bulan Mei 2021. Berarti itu yang saya bangkitkan kepada saudara semalam, supaya ada timbang tara. Saudara juga ada berfikir bahawa di tengah-tengah kegairahan kita untuk mengekang dengan melaksanakan PKP penuh. Ya, kita mesti laksanakan. Tapi waktu yang sama, apakah plan yang akan kita laksanakan besok apabila kita bersorak pula besok? Bantai inilah kerajaan yang zalim. Ketika PKP ini belum dilaksanakan, kita mengatakan ini adalah kerajaan yang bodoh dan lembab. Ya, saya pun mengatakan ini adalah kerajaan PKP. Tapi apabila PKP penuh dilaksanakan, kita akan menjerit pula apabila kita akan melihat dengan meluas berita orang-orang yang kelaparan. Kita akan melihat orang yang terpaksa melanggar arahan PKP kerana dia terpaksa keluar untuk mendapatkan makanan. Kita akan mendengar berita bagaimana wajah kanak-kanak yang kemudiannya kelaparan. Ini akan mencetuskan satu lagi fenomena yang kita on the spot flip and flop. Bukan kerajaan flip and flop tuan-tuan. Netizen juga akan flip and flop. Netizen yang pertama yang sekarang ni menjadi mainstream untuk mendesak PKP akan mengatakan ini kerajaan yang lembab. Netizen yang sama juga kemudiannya akan mengatakan inilah kerajaan yang melaksanakan PKP yang kejam. Ini komen saudara pun tahu sebab saudara memfollow Facebook kawan-kawan saudara yang flip-flop ni. Saya berani jamin kalau saudara kata siapakah 50 kawan saudara yang menjadi rakan rapat saudara dalam Facebook. Saudara juga akan mengatakan 90% daripada rakan saya memang poyo. Saya tengok statement dia dulu begini, statement besoknya begini, statement lusanya begini. Kerana keyboard warrior akan bercakap apa yang dia rasa. Kerana kebanyakannya jarang orang menggunakan pernyataan ataupun memuat naik sesuatu di wall dengan berfikir. Kebanyakan akan menaikkannya dengan merasakan apa yang mereka rasakan pada waktu itu. Sebab itu saya nak mengingatkan saudara bahawa saya bagi tahu pada saudara satu perkara yang sedang kita lihat sekarang apabila kita telah bersedia untuk memasuki frasa PKP penuh, lockdown yang sangat ketat. Saya rasa mungkin seketat 1.0 dulu. Tapi kita sedang memikirkan ketika 1.0 kita mempunyai banyak keupayaan untuk memberi bantuan. Tapi sekarang ni saya bagi tahu bahawa kerajaan tidak memiliki tunai. Pejabat zakat juga tidak memiliki tunai. Baitul Mal tidak memiliki tunai kerana jumlah mereka yang membayar zakat. Pendapatan zakat telah dimaklumkan bahawa secara seratanya di seluruh negara merosot 30%. Tapi saya percaya bahawa walaupun dia merosot 30%, impaknya adalah besar. Kerana 30% adalah menyebabkan 30% mereka yang datang daripada keluarga miskin akan terputus penuh. Tuan-tuan kena ingat tuan-tuan, dasar yang diamalkan sekarang bukan mengurangkan jumlah bayaran, tapi memotong jumlah orang yang menerima bantuan. Kita masih mengamalkan dasar tu, iaitu tidak menurunkan daripada 300 kepada 200. Kalau kita bagi 300 satu keluarga, sekarang kita kata hanya tinggal 200. Dasar yang kita amalkan masih lagi sekarang memutuskan jumlah. Berarti mereka yang mendapat kekal dengan angka 300, mereka yang diputuskan bantuan kehilangan 300. Sama juga bagi mereka dalam isi keluarga yang miskin, yang mereka memiliki anak yang cacat, mereka yang memiliki ibu bapa tua yang memerlukan rawatan kesihatan secara berterusan. Jadi ini antara faktor-faktor yang kita perlu lihat. Walaupun sehingga sampai sekarang lah kita memang mengharapkan PKP penuh, tapi bagaimana kita nak memastikan nyawa dan juga survival kelangsungan orang terhadap akses makanan dapat diperolehi. Saya beritahu juga pada saudara ada berita gembira daripada Palestin pukul 7 pagi tadi, iaitu pukul 7 pagi tadi Malaysia waktu tempatan telah gencatan senjata telah dilaksanakan. Saya rasa ramai orang menerimanya kerana berita yang pertama keluar pada 11.32 malam.
Berita yang pertama di-flash oleh Al Jazeera, kemudian diikuti oleh New York Times. Kedua-dua adalah agensi yang paling awal flash mengenai yang ini. Pada pukul 11.32 waktu Malaysia mereka dah flash mengenai persetujuan kedua-dua pihak. Walaupun tidak diumumkan secara serentak dan Hamas bersetuju lebih lewat, di mana Benjamin Netanyahu lebih awal mengatakan bahawa gencatan senjata dipersetujui. Hamas hanya memberi respon lebih lewat. Ramai orang meraihkan hari ini dengan menganggap bahawa inilah kemenangan besar bagi Hamas. Saya suka mengingatkan saudara walaupun saudara tak suka mendengarnya. Secara faktanya tak betul, tuan-tuan. Bahawa kemenangan ini adalah kemenangan bagi Hamas. Secara faktanya tak betul. Lihat fakta apabila begini, tuan-tuan. Kalau kita nak mengayakan minda kita dalam melihat sesuatu perkara, jangan lihat dalam keadaan emosi. Seperti kita menyiarkan 12 biji bom Qassam yang jatuh di kawasan Palestin, di kawasan Israel dan membunuh 12 Israel. Dengan 10 adalah rakyat Israel, 2 adalah warga asing. Daripada 10 rakyat Israel yang terbunuh, 2 adalah kanak-kanak. Dan waktu yang sama kita mengabaikan berita mengenai 232 orang rakyat Palestin yang mati dibunuh dengan hampir 110 orang adalah wanita dan kanak-kanak. Kanak-kanak mencapai hampir 70 orang. Saya nak bagi tahu pada saudara, kalau itulah caranya saudara melihat realiti ini, itu agak jauh ketinggalan di belakang tu. Dipanggil mentaliti yang cuba menggembirakan diri tapi tanpa melihat fakta yang sebenar. Ini adalah perang yang paling pendek pernah dicatatkan dalam krisis pertempuran terbuka antara Palestin dan juga Israel. Dalam konteks ini saya merujuk kepada Gaza. Kerana perang yang sebelum ini semuanya berlarutan dengan panjang. Perang yang paling pendek sebelum ini adalah 7 minggu, iaitu pada tahun 2014. Tapi kali ini hanya 11 hari saja. Secara datanya, tuan-tuan, negara-negara Islam tak akan mampu membantu Palestin membangunkan semula negaranya. Kena ingat ni kemusnahan yang sangat besar. Sebab tu pagi tadi bila saya bangun flash news yang pertama adalah Pertubuhan Kesihatan Sedunia merayu kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 7 juta USD atau kira-kira 29 juta lebih duit Malaysia, hampir 30 juta duit Malaysia, bagi menyegerakan bantuan perubatan kepada rakyat Palestin. Semalam saya dah bagi tahu juga pada saudara bahawa krisis makanan dan juga krisis kesihatan berlarutan sedang bermula di Palestin. Saya percaya juga, tuan-tuan, dengan kemusnahan semua sektor yang ada, kecuali kali ini alhamdulillah kerana mereka tidak bom hospital. Tapi dengan begitu banyak kemusnahan, dengan ada 57,000 orang Palestin yang kehilangan rumah. 57,000 orang Palestin kehilangan rumah. Dan daripada jumlah tersebut, tuan-tuan, hampir 50,000. Data terbaru semalam saya kata 47, data terbaru hampir 50,000 orang kini berlindung dan menumpang ehsan di bangunan-bangunan milik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sama ada mereka berlindung di bangunan UNICEF, mereka berlindung di pejabat PBB, mereka berlindung di UNHCR, macam-macam ada, tuan-tuan. Sebab saudara harus ingat di Gaza juga, dalam 2 juta penduduknya itu terdapat beratus ribu orang digazetkan berada di Gaza sebagai pelarian, iaitu mereka yang menjadi pelarian di tanah airnya sendiri. Jadi syukur saya ingatkan juga saudara bahawa reaksi yang seterusnya adalah memastikan kita melancarkan bantuan segera ke Gaza. Tiada hari untuk kita meraihkan benda-benda yang tak masuk akal untuk kita raihkan dengan menggambarkan inilah kemenangan, inilah Yahudi telah mengaku kalah, Zionis telah mengundurkan diri, Zionis mengaku gencatan senjata lebih dulu itu tanda mereka kalah. Saya tak fikir dia adalah kematangan, tuan-tuan. Dia hanya memenuhi emosi dan nafsu serakah kita untuk kelihatan menang. Kerana kita telah dilatih dengan budaya, kalaupun tak menang, mesti nampak menang. Menang sorak kampung tergadai. Saya fikir kata kempen yang paling besar sekarang adalah untuk melihat di tengah-tengah kemelesatan ekonomi, di tengah-tengah kita juga akan berdepan dengan berjuta orang yang akan kehilangan pekerjaan. Berpuluh-puluh ribu isi rumah akan meraung pada minggu pertama PKP penuh kalaulah dilaksanakan, yang nampaknya akan dilaksanakan. Dan kemudian pada waktu yang sama kita akan mendengar jeritan kelaparan daripada Palestin pula. Akan timbul debat-debat murahan yang selalu diperdebatkan. Buat apa kita bantu orang lain di depan mata kita pun ada orang kelaparan. Akan ada timbul debat-debat yang kemudiannya. Saya mengucapkan terima kasih hari ini kepada Adi Putra dan pendaki Gunung Makarabin
yang mendermakan RM35,000 untuk ke Gaza. Mereka menjadi kumpulan yang pertama selepas pengumuman rundingan damai ini dilaksanakan, penggencatan senjata dilaksanakan. Mereka menjadi kumpulan yang paling awal menyumbangkan dana. Itulah tuan-tuan, kita akan berada dalam, saya fikir kata PKP penuh akan dilaksanakan, walau hari ini Perdana Menteri dijangka tidak akan memberikan sebarang perutusan mengenai PKP. Saya fikir kata kalau ada pun mungkin Datuk Seri Ismail Sabri akan memberikan pengumuman, tapi tak mungkin umum hari ini. Kerana pertemuan dengan Menteri Besar dilaksanakan hari ini. Jadi masih banyak input yang diambil daripada kerajaan negeri dan kemudian dibawa berbincang semula dengan MKN. Masih ada buying time untuk melaksanakannya. Walaupun angka terus meningkat dan kita mencapai 19,000 kes dalam tempoh 3 hari. Kerajaan masih lagi berada dalam keadaan untuk membuat keputusan. Kerana melaksanakan PKP adalah mudah, tetapi memikirkan nasib berjuta-juta orang yang kehilangan pekerjaan. Ramai orang bercakap tentang meneruskan air sinar. Untuk pengetahuan saudara, kalau buat air sinar pun tuan-tuan, yang akan mengeluarkan wang adalah mereka yang berada dalam kelas yang selesa. Bagi mereka yang mempunyai pendapatan yang kecil, mereka tidak lagi memiliki wang dalam akaun 2 untuk dikeluarkan. Untuk pengetahuan saudara, kalau nak lanjut air sinar ni, yang beruntung adalah golongan M40 dan golongan T20. Maksudnya golongan yang telah mempunyai tabungan yang menarik, mereka akan menari dalam PKP ni tuan-tuan. Dengan menjerit air sinar, sebenarnya air sinar bukanlah diperolehi daripada mereka yang memerlukan nasi di atas meja makan. Tapi mereka yang akan berbelanja lebih red wing, dan mereka akan membelanjakan lebih jeans Jepun. Iaitu orang yang telah berada dalam keadaan selesa, mempunyai gaji yang baik, bekerja dalam syarikat yang teguh, ataupun 10,000 tersebut adalah wang poket tambahan apabila kerajaan melaksanakan air sinar. Tetapi kumpulan sasar yang betul-betul terjejas tuan-tuan, mereka mempunyai simpanan kurang daripada 1,000. Berarti kalau dipecah 6 bulan tuan-tuan, mereka hanya boleh mengeluarkan baki RM150 sebulan. Kalaulah air sinar tu sanggup dilaksanakan hingga pencarum KWSP ketika hilangan 0 sen, tinggal 0 sen dalam tabungan mereka. Jadi saya dah tengok balik data sebelum kita nak menjerit tentang KWSP air sinar diteruskan. Moratorium Bank juga akan menggembirakan banyak kumpulan B40 atas dan juga M40 dan juga T20. Kerana golongan inilah yang kemudian meraihkan pengecualian pembayaran pinjaman bank peribadi, pinjaman perniagaan, pinjaman kereta, pinjaman rumah. Tetapi golongan marhain yang benar-benar berada di bawah tuan-tuan, mereka tidak akan menikmati apa-apa yang banyak tentang moratorium bank. Sebagai contoh, kalau saya ambil, kebanyakan mereka adalah mereka yang tinggal di rumah-rumah yang mereka menyewa daripada PBT. Kalau di Kuala Lumpur, di tempat-tempat lain, sama ada mereka menyewa dan membayarkannya kepada PBT, bukan membayarnya kepada bank. Ini adalah golongan yang walaupun dikecualikan penyewaan, tetapi sebenarnya mereka menyewa dari PBT dan bukan menikmati moratorium daripada bank. Saya fikir itu editorial saya petang ni. Tak banyak untuk saya naikkan, cuma saya nak bagi tahu kata bagi mereka yang melihat realiti perang, gencatan senjata semalam bukanlah bererti kemenangan. Tak payahlah naik berita-berita yang menggambarkan seolah-olah kita tidak dapat melihat realiti yang besar. Kerana kemusnahan yang dicetuskan di Gaza memerlukan beratus juta ringgit Malaysia untuk dibangunkan semula. Angka kemusnahan dan juga nilai kemusnahan belum lagi dikeluarkan. Belum ada tafsiran berapa banyak kemusnahan yang berlaku. Dan saya fikir kata dengan 300 berdelan bom yang dilancarkan oleh tentera Israel, ia telah memusnahkan begitu banyak prasarana berbanding 1,600 roket yang dilancarkan oleh Hamas. Kerana Israel mampu menyelesaikan masalah kemusnahan yang dialami oleh penduduk di Ashkelon, di Lon dan Ashdod dan di Beersheba dengan mudah, kerana mereka adalah negara yang mempunyai banyak wang. Tetapi bagi penduduk yang berada di Gaza tuan-tuan, terutama yang saya kata 57,000 orang yang akan kembali, mereka akan kembali ke mana tuan-tuan? Kerana rumah telah tiada. Untuk membangunkan semula Gaza pula tuan-tuan, ketika banyak gini ya tuan-tuan, untuk menanti bantuan daripada negara ke negara, saya tak fikir Palestin akan mendapat begitu banyak bantuan daripada negara Islam. Banyak negara akan cuba menjarakkan diri daripada Palestin, terutama Gaza, kerana mereka ingin memelihara hubungan baik dengan Israel, kerana mereka lihat banyak potensi perniagaan boleh diperolehi.
Macam saya bagi tahu pada tuan-tuan bahawa negara-negara yang cuba mengamalkan norma baru dengan mengadakan hubungan perniagaan dengan UAE, dengan Israel, mungkin tidak akan membantu. Apabila kita mengharapkan solidariti umat Islam, negara-negara yang selalu melahirkan solidariti yang besar juga akan mengalami gangguan bantuan. Bagi contohnya Malaysia, tuan-tuan. Kalau kita lancarkan PKP dan kemudian dalam 2 bulan yang sama juga Palestin merayu bantuan kerana mereka akan memulakan kehidupan baru bagi keluarga yang kehilangan rumah apa semua. Kita juga akan berada dalam dilema. Kerana PKP penuh menyebabkan sebahagian daripada kita yang memiliki wang terpaksa membantu begitu banyak NGO yang akan merayu bantuan makanan kepada kita semua kerana banyak keluarga yang akan terjejas makanannya. Pada waktu yang sama juga NGO antarabangsa akan merayu kepada kita untuk melihat Palestin yang akan dibangunkan semula, yang bukan saja tentang makanan tetapi kehilangan rumah dan juga bekalan perubatan. Itu yang saya boleh share dengan saudara tentang cabaran yang kita akan alami selepas ini. Walaupun saya fikir kata itulah yang patut kita fikir daripada 2-3 hari ini kita akan habis berteriak dengan Israel koyak, Hamas menang, Israel kalah. Saya fikir dia hanyalah tempikan-tempikan yang tak akan memberikan apa-apa makna tanpa melihat realiti yang sebenar. Bagi saya nak beritahu anda sekarang, saya tak pasti berapa serius Exco Kesihatan Negeri Kedah. Saya anggap serius lah tu Exco Kesihatan Negeri Kedah Dr. Nur Hayati. Dr. Nur Hayati ni orang lama, tuan-tuan. Orang sangat berpengalaman, dah jadi Exco daripada zaman BN memerintah. Kemudian dia menjadi Exco juga pada zaman sekarang. Dan saya fikir dia ada cukup pengalaman, tapi dia telah mengeluarkan kenyataan yang saya tak pasti. Saya baca tu dia kata ini adalah serius. Saya anggap serius lah kenyataan dia. Bahawa Kedah akan mengamalkan siapa saja yang diterima di ICU dan tidak mempunyai potensi untuk diselamatkan, tidak akan diberi bantuan ventilator di ICU. Saya anggap serius kerana Dr. Hayati mengatakan saya memikirkan dengan begitu panjang sebelum mengeluarkan kenyataan ini, tapi saya tak dapat menyembunyikan kebenaran. Jadi dia menjadi orang yang pertama mendahului mana-mana pihak termasuk KKM mengatakan Kedah berada dalam risiko untuk mengamalkan apa yang disebutkan. Apabila anda tiba di hospital, sekiranya potensi untuk pulih adalah rendah, pesakit ini akan tidak diberikan ventilator. Kerana kata Dr. Hayati, hak pesakit-pesakit kritikal dalam kemalangan, pembedahan penyakit kritikal, pembedahan bagi mereka yang bersalin, mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan ventilator. Kerana Kedah tak mahu ventilator dikuasai dan dimonopoli oleh mereka yang hanya kerana COVID-19. Kerana Kedah mengamalkan polisi juga untuk mengutamakan mereka yang memerlukan pembedahan kecemasan akibat kemalangan, pembedahan kecemasan akibat penyakit kronik, pembedahan kecemasan akibat cesarean, iaitu pembedahan kelahiran. Berarti dia kata tidak akan dapat stok and barrel ventilator untuk semua pesakit COVID. Berarti ukuran untuk menggunakan bilik ICU dan bantuan ventilator atau mesin pernafasan di Kedah akan dibuat secara adil dan saksama, mengikut kes-kes terbuka tanpa menumpukannya kepada COVID-19 saja. Kerana Kedah tak menggazetkan mana-mana hospital di negerinya sebagai hospital COVID-19. Saya mengucap terima kasih kepada Dr. Nur Hayati kerana anda telah bercakap tentang realiti yang takut untuk dicakapkan oleh orang lain. Walaupun beliau adalah ahli politik junior lah kerana tidak pernah memberi perkhidmatan di peringkat persekutuan, tapi dia dah agak senior di Kedah kerana berada dalam Exco agak lama. Jadi saya anggap kata kemungkinan selepas ini dengan keberanian Dr. Nur Hayati, banyak lagi negeri-negeri lain yang akan mengumumkan hal yang sama. Berarti apa yang saya kata mungkin tu di Kedah telah digambarkan pasti terjadi. Kerana seorang Exco tidak akan membuat satu kenyataan yang akan memberi risiko, kerana Exco ni orang yang terlibat dengan pembuatan polisi. Berarti apabila Exco mengumumkan, berarti itulah realitinya yang akan dihadapi di Kedah. Jadi itulah yang saya share dengan saudara, realiti-realiti yang perlu kita hadapi. Hadapi realiti, jangan berfalasi. Terutama pada mereka yang gairah mengatakan bahawa jangan raikan apa-apa, tuan-tuan, tentang ini kecuali sujud syukur ataupun berdoa syukur je kerana gencatan senjata ni. Tetapi meraihkan kemenangan dan menggambarkan Israel telah kalah adalah satu hal yang tak masuk akal tu, tuan-tuan.
Perang ini telah menguntungkan Israel kerana mereka hanya perlu melabur 300 biji bom saja, tuan-tuan. Tetapi Amerika meluluskan 678 juta dolar bantuan ketenteraan. Berarti dengan sejumlah bom, 300 bom dan membunuh 232 rakyat Israel, rakyat Palestin yang tak bersalah ni, tuan-tuan, orang awam ni. Mereka mendapat gantian pelaburan bernilai lebih. Kalau 6.78 tu kali dengan 4, mereka mendapat hampir bantuan 2.5 bilion. Bantuan, tuan-tuan, bukan kena beli senjata dengan Amerika. Bantuan. Amerika bantuan menggantikan kononnya ganti rugi kerana perang sebelah hari ini dengan bantuan bernilai 673 juta dolar USD. Cuma hari ini yang saya dengar kata Bernie Sanders, salah seorang yang sepatutnya bertanding sebagai calon ketika pilihan raya presiden tapi menarik diri. Bernie Sanders adalah seorang kongres yang akan membentangkan usul untuk menghalang bantuan ini diluluskan. Tapi saya fikir kata dalam banyak isu, bantuan ini mungkin menjadi kuasa prioriti presiden untuk meluluskannya. Jadi kalau kita fikir tu, kita belum dengar lagi bantuan yang diberikan negara Islam kepada Palestin. Kecuali Mesir yang mengumumkan akan memberikan bantuan 500 juta USD, iaitu kira-kira 2 bilion duit kita. Saya sebenarnya, tuan-tuan, ini ada beberapa pelajaran yang saya ambil lah. Waktu RCC rampas kuasa, tuan-tuan, saya marah betul. Saya menganggap ini antara salah satu lagi orang yang akan jadi orang jahat lah. Tapi peristiwa ni mengajar saya, tuan-tuan, mengenal RCC, Jeneral Abdul Fattah RCC dengan lebih dekat. RCC yang memainkan peranan dalam kejahatan senjata ni. RCC yang memainkan peranan pada pagi hari raya kedua ketika tentera Israel telah mengeluarkan lampu hijau untuk membuat serangan darat. RCC telah memberi kata dua kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahawa polisi Mesir untuk menjadi kuasa perunding akan berubah sekiranya berlaku serangan darat. Itu yang akhirnya menyebabkan General Gantz mengumumkan tiada serangan darat dilakukan pada minit terakhir. Patutnya 9 pagi hari raya kedua adalah berlaku serangan darat kerana komando dan juga kereta kebal telah bersedia di luar pintu masuk Gaza untuk melancarkan serangan. Dan setakat ini RCC yang telah mengumumkan bahawa Mesir bukan negara kaya, tuan-tuan. 500 juta ataupun 2 bilion ringgit Malaysia adalah angka yang besar untuk Mesir salurkan. Itu saya nak beritahu saudara bahawa kalaulah saudara nak mengatakan, nak bersorak, saya rasa lebih fikirlah hal yang rasional. Saya lebih suka menggalakkan saudara memikir hal rasional daripada saudara menghabiskan masa menaikkan status-status yang bagi orang yang boleh menilai fakta, dia akan mentertawakan status tersebut dan menganggap kata status itu separuh matang. Macam saya bagi tahu sekarang, kita kiralah bantuannya, di mana 678 juta, iaitu kira-kira 2 bilion yang dibantu oleh Amerika kepada Israel dengan 500,000 USD ataupun 2 juta ringgit Malaysia yang dibantu oleh Mesir. Yang setakat ni saudara boleh lihat realiti dia. Itu je, saya rasa tak ada soalan kalau ini. Semua orang diam je. Gencatan berjata tidak bersyarat. Berarti gencatan semalam adalah tidak bersyarat. Kedua-duanya tidak mengumumkan apa-apa syarat. Berarti Israel menarik dua syarat yang mereka kenakan, iaitu pertama, syarat yang dalam rundingan awal yang mereka beri kepada Jeneral Abdul Fattah al-Sisi adalah mereka mahukan senarai pemimpin Hamas yang terlibat dengan Al-Qassam untuk diserahkan sebagai penjenayah perang. Dan yang kedua, mereka menuntut 3 mayat, 2 mayat angkatan tentera dan seorang mayat rakyat biasa mereka yang dibunuh, tetapi mayatnya tidak dipulangkan kepada Israel. Jadi tiada syarat kejahatan senjata tanpa syarat. Dan saya fikir kata hari ini dah ada foto-foto yang dikeluarkan rakyat Gaza meraihkannya kerana mereka boleh keluar daripada ketakutan. Tapi saya bagi tahu macam itulah, tuan-tuan. 1,600 lebih roket yang dilancarkan oleh Al-Qassam dengan 300 biji bom yang digugurkan oleh Israel. Secara benefitnya, Israel menerima bantuan 2 bilion dolar lebih. Kalau 600, hampir 2.8 bilion lebih ringgit Malaysia, iaitu bantuan persenjataan baru yang diberikan kepada Israel. Manakala setakat ini Palestin hanya menerima daripada negara ke negara 2 juta ringgit Malaysia bantuan daripada kerajaan Mesir. Itu je yang saya boleh gambar pada saudara untuk mengambil masa rasional. Saya tak suka kita tu mengekalkan apa yang dikatakan cerita Pak Kaduk ni menang sorak kampung tergadai. Fikir hal-hal yang lebih realistik.
daripada fikir bahawa peperangan seperti permainan bola sepak di mana pada penghujung perlawanan kita meraihkan pasukan mana yang menang, pasukan mana yang kalah, tuan-tuan. Begitu banyak kecederaan, begitu banyak kematian, begitu banyak kemusnahan. Semangat bola sepak tak boleh dibawa dalam meraihkan semangat perang, tuan-tuan. Kerana perang ini telah meninggalkan luka yang dalam, kesan kemusnahan yang luar biasa. Palestin, Gaza mungkin lambat dibangunkan. Kalau dulu, saya fikir ini memerlukan 5 ke 6 tahun untuk dibangunkan segala kemusnahan yang ada tu. Kerana dana bantuan juga akan sukar diperolehi kerana negara-negara yang sebelum ini menjadi negara penyumbang kemungkinan tidak akan dapat menyumbang kerana banyak negara terjebak dengan krisis ekonomi akibat COVID-19. Suka saya nak ingatkan betul atau tidak, saya rasa macam tak betul, tuan-tuan, satu kenyataan yang disiarkan oleh New York Times. Ireland adalah satu-satu negara yang memboikot produk Israel. Jadi dalam data antarabangsa, Ireland adalah satu-satu negara yang memboikot produk Israel. Rupanya Ireland daripada dulu, tuan-tuan, adalah negara yang memboikot semua produk daripada Israel. Tapi bukan McD, tuan-tuan. Kerana Ireland juga tahu McD bukan produk daripada Israel, berarti barang-barang yang made in Israel tidak dibawa masuk ke Ireland, kerana Ireland mengekalkan polisi ini sejak tahun 1970-an apabila mereka membuat keputusan menganggap bahawa apa yang dilakukan oleh Israel ke atas Palestin adalah satu penindasan. Hari ini kempen yang besar dilaksanakan oleh NGO adalah untuk mengisytiharkan, meminta sokongan ramai supaya Palestin diisytiharkan sebagai negara apartheid. Ini sekali lagi perisytiharan yang memerlukan kelulusan daripada Majlis Keselamatan. Saya tak fikir kata perkataan negara apartheid dapat digazetkan di PBB, kecuali dia menjadi selangor saja yang akan digunakan oleh banyak negara. Tapi saya tak fikir PBB akan meluluskan, kerana Amerika akan berada di sana, akan membatalkan, menggunakan kuasa vetonya. Dan saya fikir kata ramai negara Islam yang menjalankan pelaburan bersama, iaitu Bahrain dan Emirat Arab Bersatu, yang kini bersama dengan begini ya tuan-tuan, apa yang tuan-tuan tanya tentang norma baru yang menyebabkan dua negara Islam kaya minyak ini menyertai Israel, adalah kerana mereka menjadi kumpulan dana. Ini telah diatur oleh Trump ketika dia menjadi presiden. Trump mengaturkan hubungan perniagaan di antara Israel, UAE dan juga Qatar, dengan mengatakan bahawa lambakan wang yang mereka ada di 3 negara ini perlu disatukan bagi mengatasi lambakan modal China. Oleh kerana China memiliki banyak wang dan Amerika tak dapat lagi menandingi kebolehupayaan China menakluk ekonomi dunia dengan nilai tunai yang berlambak daripada China. Maka Trump telah memanggil ketiga-tiga wakil negara yang kaya minyak, iaitu Israel, Bahrain dan juga UAE adalah negara yang kaya tunai. Manakala Israel memiliki rangkaian di mana pemain-pemain ekonomi dunia yang besar adalah mereka yang mempunyai hubungan yang baik dengan Israel. Begitulah dana ini dibentuk untuk menjadi kumpulan dana yang terbesar bagi menandingi penguasaan dana China. Jadi saya fikir dengan begitu akrab hubungan negara-negara Arab ni, dan saya fikir apabila pelaburan dana ini meraih keruntungan, dia akan membawa begitu banyak negara-negara Islam dan jutawan-jutawan Islam secara peribadi untuk berada dalam konglomerat dana yang menyatukan tiga pemain utama, iaitu Israel, UAE dan juga Bahrain. Itu yang saya share dengan saudara sebagai pengetahuan tambahan untuk saudara tahu kenapa norma baru ini ditandatangani. Mahkamah telah menangguhkan pelaksanaannya. Tapi saya fikir dengan ketegangan yang sedia ada, saya fikir kata seperti saudara tengok videonya, kalau aku tak ambil pun nanti orang lain ambil. Berarti gini tuan-tuan, orang Israel yang datang menyerbu tu, dia dah belajar banyak daripada sejarah. Israel sama Israel ni, Yahudi sama Yahudi. Mana-mana tanah yang didiami oleh orang Palestin ni tuan-tuan, dia tahu satu hari akan menjadi milik Israel. Jadi mereka berebut untuk mendapatkannya lebih dahulu. Berarti sekarang ni tuan-tuan, Sheikh Jarrah ni berada dalam condition orang serbu masuk untuk ambil tanah tu lebih dulu daripada Israel yang lain. Bukan nak fikir tentang Palestin. Kalau ada tengok video tu, sekiranya aku tak mengambilnya, nanti orang lain akan ambil. Apabila keluarga yang cuba bertahan tu menghalau seorang Yahudi sekular nasionalis ni, dan Yahudi tu berada dalam keadaan menjawab, kata kalau aku tak ambil, nanti orang lain akan ambil. Begitulah keadaannya. Saya berani jamin pada saudara bahawa pasukan polis akan mendiamkan diri apabila kumpulan ultra-nasionalis ataupun sekular nasionalis Yahudi ni merampasnya. Sebab ni dah banyak berlaku tuan-tuan.
Kalau untuk pengetahuan saya ni, pengambilan Syekh Jarrah ni entah yang ke berapa ribu. Kalau kita nak kira daripada tahun-tahun moden, dia mungkin menjadi entah yang ke berapa ratus. Tapi kalau nak kira daripada tahun 1948, bermula dengan pengambilan 578 perkampungan orang Palestin di sepanjang Haifah menuju Khan Yunis. Daripada Haifah menuju ke Beersheba tu, 578 pertempatan orang Palestin diambil dan kemudian diisytiharkan sebagai sebuah negara Israel. Pada tahun 1967 bila Israel mengambil tebing barat, sejak itulah bermula pengambilan ini. Syekh Jarrah ni tuan-tuan, dia menjadi heboh kerana dua perkara. Sebenarnya pengambilan pertempatan dah lama, kalau saudara study tu dah banyak dah. Saya ingat ini yang entah ke berapa ratus dalam tempoh era moden, iaitu selepas tahun 67. Di mana Syekh Jarrah menjadi heboh adalah kerana satu, dia berlaku pada bulan Ramadan, dan kemudian penentangannya dibawa balik sampai ke Masjid Al-Aqsa, kemudian berlaku pertempuran, kemudian membawa kepada pertempuran di Gaza. Itu yang menjadi besar. Dan Syekh Jarrah ni menjadi lebih sentimental kerana dia salah satu tapak yang dikaitkan sebagai kawasan yang pernah diziarahi oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan kemudian Salahuddin pernah singgah bersolat di situ. Itu aja. Tapi Syekh Jarrah ni bukan satu-satunya. Pengambilan ni dah penuh dah tuan-tuan, hingga yang tak dicatatkan pun ada, yang tak dilapor pun ada. Sebab kalau saudara baca balik peristiwa pada tahun 2017, saya lupa nama budak perempuan rambut blond tu. Nanti sebut nama blond, kawan kita katalah ni sekular Yahudi, Palestin, Fatah. Saudara masih ingat gambar wanita yang berambut kerinting berusia 17 tahun? Abel. Saya baru tengok kes Abel ni. Dan sepupunya. Saya tak pasti dia nama Abel atau sepupunya nama Abel. Dia berusia 17 tahun dan sepupunya berusia 20 tahun. Apabila bapa mereka dipukul oleh orang tentera Israel kerana enggan keluar daripada rumah. Kan perempuan tu keluar dan dia tampar tentera Israel. Dan perempuan tu kemudian ditahan. Tetapi dia mendapat sokongan dunia untuk mendesak dia dibebaskan dan dibicarakan tanpa dikurung. Dia dibicarakan dan kemudian dia didenda. Itu kes sebelum tu pun tanah tu pun dapat. Tanah tu pun dapat pada Israel. Keluarga tu terpaksa berundur. Hanya menang cerita di mana peristiwa budak perempuan tersebut dengan beraninya menampar seorang tentera Yahudi telah menjadi perhatian besar. Kerana jarang berlaku seorang remaja wanita menampar seorang askar Yahudi. Jadi walaupun akhirnya tuan-tuan, yang diperjuangkan oleh masyarakat dunia adalah pandai, dia jadi isu dia. Sepatutnya isu dia kerana budak perempuan itu mempertahankan bapa dan bapa saudaranya. Dia ada dua, Abel dan saya tak ingat, 17 dan 20 tahun. Mereka sepupu. Saya tak pasti Abel yang rambut kerinting ataupun Abel yang sepupunya, saya dah lupa. Tetapi kedua-dua ni, berita yang menjadi tumpuan lepas itu adalah berita supaya kedua-dua ini dibebaskan daripada kurungan tentera Israel. Tapi pengambilan kampung orang dah lupa dah. Tanah tu ditapau oleh orang Yahudi. Tapi dunia menang, di mana wanita kedua-dua gadis tersebut tidak dikurung dan akhirnya menghadapi perbicaraan dan hanya dikenakan denda. Macam itulah tuan-tuan, Israel gembira dalam apa jua keadaan pun mereka akan mengambil kesempatan. Dalam kes Syekh Jarrah, dalam kes pertempatan Abel tu, mereka kalah dari segi tidak boleh mengurung Abel dan sepupunya dalam penjara. Tetapi mereka menang kerana orang terpaksa menumpukan pada perjuangan membela Abel, kampungnya diambil. Saya fikir kata Syekh Jarrah mereka akan ambil tuan-tuan, kerana perintah mahkamah bersifat sementara. Kerana berlaku kekecohan ni, maka mahkamah kata sementara. Tapi selepas ni tuan-tuan, rundingan damai telah dibuat, gencatan senjata dah dibuat. Umat Islam akan menurun dia punya pemerhatian. Dan Syekh Jarrah selepas tu akan diambil kerana mahkamah mengatakan keputusan tersebut kekal dan dia menjadi tanah milik orang Israel. Datang satu operasi, tak mungkin ada lagi satu kebangkitan lagi. Kerana kebangkitan yang berlaku adalah kebangkitan yang bermusim. Kerana setiap kali kebangkitan bangkit tuan-tuan, dia taklah boleh bangkit sebesar yang berlaku pada kampung Syekh Jarrah. Kerana beratus-ratus kampung diambil sejak era moden. Saya rasa ribu dah tu. Kalau saudara semak je kampung-kampung yang diambil. Dia ada peta yang sepatutnya saya boleh share dalam Google. Saudara boleh tengok peta 1948, 1967. Peta tu kemudian tunjuk 1980 lebih. Peta tu tunjuk 2017. Saudara boleh tengok titik hijau tu menunjukkan wilayah Palestin menjadi seperti debu-debu. Seperti menjadi debu di atas meja makan je. Wilayah yang duki saya kecuali Semenanjung Gaza yang kelihatan seperti sebutir mancis di atas meja makan. Saudara boleh tengok itulah bagaimana penyusutan kawasan Palestin diambil. Jadi penyusutan tak pernah dapat laporan pun tuan-tuan. Penyusutan zon hijau yang dulunya digazetkan sebagai tanah Palestin tu, dalam map yang disiarkan dalam Google tu, saudara boleh nampak map tu. Saudara boleh tengok penyusutannya.